Okey ya. Jadi sekali lagi selamat sejahtera kepada semua murid ya. Minta maaf sebab memanggil anda untuk kelas yang mengejut. Sepatutnya kelas ni dibuat pada semalam. Tapi ada sesuatu yang berlaku. Sebenarnya aku menunggukan respon daripada anda semua. Tapi nampaknya lah benda ini perlu diselesaikan cepat sebab anda memandang rendah pada perkara ini. Jadi izinkan cikgu gunakan 3 minit pertama ini untuk jelaskan satu perkara yang sangat penting 这3分钟很重要，我现在可以讲多少时间？ Jadi dengar baik-baik. Murid-murid, saya sayangi, saya sayangi semua ya. Pertama sekali, anda perlu tahu setiap kali kelas, setiap minggu ataupun setiap kelas dalam setiap minggu itu, satu minggu mungkin kamu ada 3-4 kelas bersama dengan cikgu. Kamu akan diberikan satu link untuk isikan kehadiran. Murid-murid isikan kehadiran. Jangan ambil ringan pada benda ini. Tengok ya, anda sekarang boleh tengok pada skrin, betul kan? Tangkahan, boleh tengok pada skrin kan? Betul ke tidak? Boleh kan? Halo? Mesti tidur punya. Okey, murid-murid macam ni. Kalau anda rasa jawab dengan suara kamu nampak segar. Yelah, of course lah. Siapa tangkahan lagi? Jadi boleh nampak kan skrin cikgu? Skrin. Boleh. Boleh kan? Thank you Haziq ya. Tanya tahan Haziq yang jawab. Tapi yang penting, tengok pada skrin kamu sekarang. Okey? Kehadiran ini anda perlu isi sebab tengok cikgu punya data analisis untuk yang kali ketiga. Mok Ihan, Compek Link, Afiq ada isi. Terima kasih Tiga-tiga pun ada hadir kat sini. Deban Rush tak nampak kat sini ya. Ya, kelas sebelum ini cikgu minta kamu tengok pada YouTube. Tonton YouTube yang cikgu lain buat. Kalau anda tonton, sikit pun tak apalah, tontonlah. Lepas tonton, tolonglah isikan kehadiran ini, link ini. Okey? Jangan kata kamu dah terdelete. Kamu ada 3 link sekarang. Link 1, 2, 3 dah. Ini dah 3. Kalau anda tak hadir, cikgu akan isi tak hadir. Dia akan menjadi isu nanti, kita akan mencari mereka yang tak datang langsung PDPR ini, tak datang langsung, lepas tu kita akan ambil tindakan. Cikgu perlu ambil tindakan. Sama ada memberikan kamu kerja tambahan ataupun membuat apa-apa. Sebabnya, kalau kamu tak hadir, cikgu tak boleh memberikan anda PBD, pentaksiran bilik darjah. 也就是我不能评估你们. Okey? Kalau cikgu nak bagi markah PBD ya, okey, kamu cakap apa itu PBD kan? Cikgu tunjuk kat skrin kamu dah dewasa ya. Saya harap anda faham ya. 5 quality dan 5 equity. Cikgu tunjukkan 5 quality dan 5 equity dulu. Okey. Murid-murid, ini adalah PBD. Okey. 5 quality. Siapa yang datang kelas dan sebelum ini, cikgu akan memberikan anda TP, tahap penguasaan, Compek Link. Cikgu bagi dia band 3 sebab dia crowd datang dan dia ada buat latihan cikgu juga sekali-sekala. Yang tak datang, macam Carrie Ching Tai, cikgu akan bagi 1. Nampak skrin ke tak? Murid-murid? Nampak. Contoh tangkahan Nampak. Saya bagi tangkahan ya, sekarang tangkahan ya. Tangkahan mana tangkahan? Ini 5 equity, sorry. Tangkahan 5 quality. 5 quality. Ini 5 quality juga dah bagi markah dah ni. Cikgu dah bagi tau markah. 1 macam Adam ni semua kan. 1 tak datang langsung. Macam tangkahan sebelum ini, tangkahan sorry saya ambilkan sebagai contoh Sekurang-kurangnya 你有经过我一次爸妈, kamu pernah masuk 1 kan. Jadi saya ada record. Saya bolehlah kata anda faham sedikit lah bagi kamu 2. Dia ada kategori 1 hingga 6. Yang tak masuk langsung cikgu terpaksa bagi 1 lah sebab apa hak kamu nak dapat markah? Faham ke tak? Cikgu tak boleh nak bantu kamu. I cannot help you. Okay? Macam Lo Chen Chen, dia ada jawab soalan saya, dia boleh faham. Bagi saya akan bagi 3, saya ada bukti. Cikgu boleh bagikan bukti. Kalau tidak, So Ken Wei pun bagi 3. Kalau nak naikkan lagi, saya akan kerja, cikgu akan upgradekan lagi. Mok Ihan cikgu nak bagi 4 sebab dia ada hantar kerja semua, cikgu nampak. Jadi, benda ini panggil PBD. Dengar ya, PBD, pentaksiran bilik darjah. Maksud dia, kamu pergi SPM. SPM itu cerita lain. SPM. Dapat A, B, C, D silakan.
Tapi kamu ada satu lagi panggil pentaksiran bilik darjah, sekolah yang akan bagi kamu. Maksudnya band 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Kalau kamu tak kisahlah. Tapi jangan nanti cikgu dah bagi kamu band 1, kamu pula bising kementerian ke jabatan. Bising lah, cikgu guna istilah bising ya. Sebab ini cikgu tengah record ni. Maksudnya kau buat aduan ke kementerian, 去投诉去教育部，我拿到1, saya dapat 1. Tak adil. Sekali semak semula, tak pernah masuk kelas, tak pernah buat kerja. Jadi cikgu dah bagi tahu biar ini benda formal, cikgu dah bebel lama dah lebih 5 minit ni supaya tak ada soalan lagi. Jadi Haziq boleh faham Haziq? Haziq boleh kan? Boleh. Okey ah? Kang Hao boleh faham Kang Hao? Tahan, tutup mic kamu. Tahan kalau tak nak cakap tutup mic. Kalau nak cakap buka mic. Pek Ling boleh faham Pek Ling? Thank you Pek Ling. Thank you. Boleh. Okey, bagi tahu kawan-kawan kamu yang tak datang, kamu boleh tonton balik YouTube. Saya percaya cikgu antara guru sekolah yang rakamkan Google Meet, lepas tu masuk ke dalam YouTube. Jadi dia tak ada isu di sini cakap kamu tak ada data. Kalau kamu tak ada data, boleh datang ke sekolah tonton semula, isikan link itu kehadiran sekarang juga, nanti tonton semula. Jangan bagi alasan ya, bagi tahu kawan kamu, suara cikgu tak sampai pada mereka，我的声音去不到他们那边的嘛。你一定要跟他们讲，如果你要我给他们1分的话，不要怪我啊，我帮不到你们的，因为没有证据，tak ada bukti untuk membantu mereka naikkan TP lagi. Itu jadi, okey? Kita sambungkan kelas sekarang, tak nak lebih lama dah. Okey, murid-murid, sebelum cikgu masukkan ke kelas yang lain kan, anda perlu tahu bahawa cikgu dah share pada kamu satu video guru lain yang mengajar. Itu pun okey, boleh tonton je. Itu dia dah masuk ke standard pembelajaran 5.2. Okey? 5.2. Faktor yang mempengaruhi tindak balas, kalau tak silap cikgu lah. Tapi hari ini cikgu nak sambung. Cikgu nak sambung dengan kadar tindak balas. Sekali lagi, kadar tindak balas ada 2 istilah di sini. 有2个重要的词在这边. Okey? Sekali lagi ada 2 istilah. Cikgu tak nak buang masa ya. Bagikan cikgu masa setengah jam ni, solid ni ya. Cikgu nak supaya anda faham. Tindak balas ialah sesuatu benda yang berlaku. Bahan menjadi hasil. Bahan tindak balas menjadi hasil tindak balas. 一个反应，一个东西是变成另外一个东西的意思。Kadar dia rujuk kepada masa, okey, ataupun satu kelajuan, tapi dia akan mengira dengan masa lah, mengukur masa dan kira macam mana sesuatu kelajuan tindak balas itu berlaku. Kita sebut kadar. Kadar itu boleh merujuk kepada masa yang diambil. Kalau masa yang diambil oleh satu tindak balas itu pendek, masa yang diambil oleh satu tindak balas itu pendek, 也就是说让一个化学反应发生得很快. Seperti yang YouTube cikgu kongsikan dengan kamu, YouTube kalium nitrat, bukan kalium, kalium iodida campur dengan plumbum nitrat. Kalium iodida campur plumbum nitrat. Dua-dua cecair yang tidak berwarna, betul? Murid-murid, betul ke tidak? Okey. Cikgu nak tunjukkan juga, cikgu nak ambilkan peluang juga, takut nanti kata tak pernah tengok kan. Sekejap. Ya, jangan tengok cikgu punya history sudah ya. Jadi ada banyak kat sini dia punya cerita. Kalau anda tengok, okey, bila cikgu nak guna potassium sama. Potassium iodide and lead nitrate reaction. Sama je. Jadi kalau anda tengok pada skrin cikgu sekarang, tengok ya. Tengok je. Tak perlu dengar dia cakap. Yang penting tengok. Dia campurkan 2 cecair yang tidak berwarna terus menjadi kuning. Jadi cikgu nak tanya, kadar tinggi ke kadar rendah? Siapa nak jawab? Kadar tinggi ke kadar rendah? Kadar tinggi. Kadar tinggi, good boy. Kadar tinggi. Maksudnya dia ada tindakan cepat. Okey? Kalau yang lambat, cikgu, apa tindak balas yang lambat? Banyak. Okey, banyak.
Okay. Tetapi Jeku nak kamu tengok pada skrin ini sekarang, satu lagi yang Jeku nak kamu tengok ya, iaitu calcium. Calcium and hydrochloric acid. Ini Jeku nak tanya cepat ke lambat? Bukan. Calcium and acid hydrochloric reaction. Okay, tengok pada skrin sekarang ya. Okay, murid-murid tengok pada skrin sekarang. Cikgu nanti akan share. Apabila kalsium ditambah ke dalam asid, kalsium dimasukkan ke dalam asid, apa yang kamu nampak? Mau Ihan ada tak? Ada soal Kenway? Boleh jawab tak soal Kenway? Apa yang kamu nampak? Kenway? 在蒸发，很多泡泡， Untuk泡泡, good. Banyak gelembung yang terjadi. Tindak balas ini kadar tinggi ke rendah? Rendah. Dia terus hasilkan gas, kamu kata kadar rendah ke? Kadar tinggi ke rendah sekali lagi juga by chance? Tinggi. Tinggi lah, tinggi. Afiq, terima kasih Afiq. Jadi benda ini dia berlaku. Jadi kalau kita nak bandingkan kadar satu rendah ke satu tinggi, kita dalam kes ini kita akan ambil kumpulkan gas yang dihasil tu. Dia itu adalah gas. Jadi kita akan kumpulkan gas itu. Tengok kalau kita ambil masa yang sama, dua eksperimen berbeza sikit. Satu mendapat isi padu yang banyak, 一个产生很多的气体. Satu menghasilkan isi padu yang gas yang sikit, 产生比较少的气体. Jadi kita pun tahu kadar tinggi pada isi padu yang gas yang banyak. 也就是说那一个速度比较快，因为它产生的气体比较多。Okay? Kalau isi padu gas itu rendah, hasil itu rendah, kadar itu dikira kadar rendah. 我们可以看的, kita boleh tengok dari segi macam tu. Jadi kita balik kepada kita punya buku teks. Okay, kita pun tak nak buang masa. Jadi kalau anda tengok graf, cikgu saya tak pandai nak tengok graf. Belajarlah. Bila lagi kan? Kamu boleh tengok muka surat 119 sekarang, 119. Itu yang saya cikgu kata kadar melibatkan pengiraan, 有一点算东西. Kalau kamu tak boleh kira langsung, perlu hati-hatilah. Cikgu nanti akan bagi contoh soalan percubaan letak di dalam Google Classroom. Nanti kamu perlu jawab. Okay? Kalau anda tengok soalan sekarang, isi padu gas hidrogen dengan masa. Maksudnya ada satu tindak balas berlaku menghasilkan gas hidrogen. Masa makin panjang, gas pun makin banyak. Masa makin lama, gas pun makin banyak. Sampai satu tahap 35, dia mula tak hasilkan gas. Kekal. Jadi soalan dia tanya, hitungkan kadar tindak balas purata dalam minit pertama, dalam 2 minit pertama, dalam minit kedua, dalam minit ketiga. B dan C adalah lain. Jadi diberi dalam soalan tengok dia ada jawapan di sini, tengok macam mana nak kirakan kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Minit pertama ialah dari 0 saat kepada 60 saat. 0秒到60秒吗? Okey. Jadi sehingga 60 saat yang pertama, 1 minit, dia telah menghasilkan 20 cm padu punya gas. 它产生了20体积的那一个气体。Okey, jadi kita akan guna 20 bagi 60 di sini. 20 bagi 60 di sini. Dapatlah 0.33 cm padu dapat daripada Y per saat dapat daripada X, paksi X. 这个很少问啦, jarang dia akan minta unit, tapi biasa dia akan bagi dalam objektif. Dia tengok unit dia lain, unit perlu betul. Kalau salah, salah. Kenapa negatif 1? Dia sebenarnya maksudnya
per di bawah, bahagi dengan saat. Per saat. Susah ke tak nak faham? Murid-murid, boleh faham ke tak? Cikgu nak tanya Lok Jensen, boleh ke tak? Jensen? Are you okay? Kang Hao, boleh faham Kang Hao? Putong, Hao. Hao, Putong 变几遍 ya, Kang Hao, boleh faham tak Kang Hao? Kang Hao ada Kang Hao? Okey, kalau anda tak faham, okey, cikgu sekarang nak tulis lah. Cikgu nak guna cara cikgu menerang Saya tak nak guna buku dah ni. Cikgu guna cara cikgu untuk terangkan. 当个哈呢，顺手看一下，如果不懂再跟我讲啊，我会用我的方法解释。Boleh. Satu graf ya, 我现在可以讲一个 graph。masa 每一秒的 masa, setiap saat masa itu berlaku. Kalau kamu tengok 0, 60, 120, bla 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 adalah. Lepas itu ini adalah isi padu gas. Isi padu gas. Okey. Kalau anda tengok apa lagi yang kamu perlu tahu sekarang, kalau anda tengok kat sini, okey, saya nak nilai itu sekarang cikgu Cikgu nak nilai itu. Kamu akan nampak adalah 5, 10, 15, 20 bla bla bla. Okey. Isi padu gas itu ialah sentimeter padu. Cikgu, apa itu sentimeter padu? Okey, murid. Kalau anda tengok tadi punya eksperimen. Okey. Kalau kamu tengok eksperimen tadi ya. Ini contohnya ialah kalsium. Kalsium letak di dalam asid hidroklorik. Okey? Kawan kita tadi dah cakap, dia nampak banyak gas. Blub, 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 blub. Betul kan? Betul ke tidak? Siapa boleh jawab? Jensen, boleh faham ke Jensen? Betul ya, Afiq? Jensen? Cikgu nak Jensen jawab juga. Jensen? Boleh ya? Jadi macam mana cikgu nak perangkap 我怎么抓这个气体去量它的那个速度，去量它的那个力度，比较快是慢的好。Jadi tengok ya. Tadi cikgu akan perangkap dari gas hantar ke satu tempat. Okey, tengok ya, tengok dalam gambar aja itu. Cikgu guna biru itu, hantarkan gas yang hasil itu ke sini. Ini ada air. Jadi, maksud dia, kalau gas dihasil, gas itu akan masuk dan di sini dia akan naik blub naik dan kita boleh perangkapkan gas. Jadi kalau kita gunakan ini silinder penyukat. Okey, cikgu, apa itu silinder penyukat? Bagus. Kalau kamu tanya, cikgu nak tunjukkan pada kamu Google sekarang ya. Silinder penyukat. Ini dia. Tengok pada skrin lah. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Kenapa tiba-tiba keluar satu gambar aja perempuan pula? Adalah dia. Okey. Nampak skrin kan? Jadi, bayangkan silinder penyukat ini terbalik. Boleh ke tak kita kirakan gas yang terkumpul? Boleh ke tak? Boleh ke tidak? Ima, boleh. Jensen, boleh ke tak boleh? Boleh kan?
Jadi silinder penyukat ini dia ada nilai. Okey, kita boleh perangkapkan gas. Okey, kita tengok baca. Jadi dari situ kita nampak, oh kita boleh kira masa, kita dapatlah graf macam ni. Oh, macam ni. Sampai 35 dia dah henti dah. Jadi kita nampak, kita diminta kira, kita perlu kira sekarang soalan tanya. Kadar tindak balas pada minit pertama。它在第一分钟的速度有几块？所以我们看第一分钟吗？ Kadar tindak balas purata. Jadi 1 minit, minit pertama juga bermaksud 60 saat. Setuju ke tidak semua? Setuju ke tidak semua？ 对吗？1分钟60秒吗？所以说我们要找这在60秒内它的速度是几快，还是它的力度是几高。Jadi minit ke 60 kita pun tengok. Oh dia hasil 20 darjah, 20 darjah pula. 20 cm padu punya gas. 就是它在60秒内产生了20几 G 的那个 gas 除以60秒咯。60 saat minit pertama. Jadi dapatlah jawapan ini. 0.33 cm padu per saat. 意思说它每秒产生 0.33 的那一个体积。Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Boleh Afiq, thank you Afiq. Kim Wei, boleh faham Kim Wei? Kim Wei dah Haziq. Okey. Okay, thank you Kahan ya. Okay. Boleh. Okay, jadi benda ini adalah benda yang bergantung pada soalan. Kalau pada 2 minit yang pertama, kita akan kira pada minit kedua itu ya 120 kan? Kita guna, tengok 120 ni 2 minit pertama, carikan dia punya isi padu, oh 30. Jadi 30 bahagi dengan 120, dapatlah 0.25. Jadi murid-murid, pentingnya sekarang adalah, tengok pada skrin ya, sangat penting sekarang, saya nak Lok Chen Chen juga jawab. 0.33, 0.25. Sekarang ada 2 nilai kat sini, 2个不同的数据在这边。Mana satu kadar lebih tinggi? Mana satu kadar lebih tinggi? 0.33 atau 0.25? Mana satu kadar lebih tinggi? Bagus, 0.33. Maksud dia awal 1 minit dia punya kadar lebih cepat dia sebab baru mula. Jadi dia lebih cepat. Pada akhir itu bahan dah makin habis. 它的逻辑在这边，一开始的时候因为有很多的那个bahan，很多的那个反应物质，所以说它可以比较快。Lebih banyak bahan dia lebih cepat. Jadi lebih banyaklah isi padu hasil. Tapi pada mula dia pergi ke minit kedua, ketiga dia makin sikit. Kadar menjadi rendah, makin rendah. Jadi di sini anda tahu dah. Kalau cikgu bagi kamu satu graf, ini satu graf. Maksud dia di depan kadar tinggi. Di belakang walaupun dia masih berkadar laju tapi dia dah mula menjadi kadar lebih rendah berbanding dengan depan. 如果有 A 跟 B 点的话 ，A 是比较高 ，B 就是说它的那个力度就比较低，也就是速度比较慢的意思。A kadar lebih tinggi, B kadar dia lebih rendah berbanding A. Walaupun dia pun kira tinggi sebab dia masih berlaku dengan cepat. Faham ke tak? Ini memang bab ini perlukan masa penerangan yang pelik. Kamu kata, cikgu macam kamu tak pusing-pusing ayat itu. Ya, dia memang perlu anda fahamkan ayat maksud kadar tersebut. Kalau kamu tak boleh faham, perlu belajar lebih pada bahagian matematik. Matematik yang boleh bantu kamu sekarang. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Tengok ya. Tadi 2 minit pertama.
Tadi istilah B itu ya 2 minit pertama. 2 minit pertama. Hitung kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Jadi kalau untuk minit kedua, ini susah sikit. Pergi muka surat buku anda 120. Ipai 20. Kalau minit kedua, kamu tak boleh guna 30 bagi 120 lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab 2 分钟, apa是2分钟? 是第2分钟. Jadi, kamu akan guna dari minit sebelum dia pergi ke minit seterusnya. 你要打前1分钟到第2分钟的意思。OK？ 所以说 minit kedua bukan 2 minit pertama. Minit kedua dia akan jadi 30 tolak dengan 20 minit yang sebelumnya. Itu setiap 2分钟 minit. Ini adalah minit pertama. 1 minit sebelum. Jadi minit yang kedua tolak dengan minit yang pertama dapat 10. Tolak dapat 10. Bagi dengan beza antara minit 2 ke minit 1 ialah 60. 120 tolak 60 dapatlah 60. Jadi kalkulator keluar, kamu dapatlah 0.17. Sangat penting untuk anda highlight. Ya. Perlu highlight sekarang. 0.17 sama ke tak sama dengan 0.25? Tak sama. Jadi kamu doakan supaya kamu punya soalan SPM dia tak minta anda kira benda yang anda tak faham. Okey? Harap anda tak minta. Jadi dia tak minta lah. Jadi untuk minit ketiga, 第3分钟, ya. Kamu akan ambil minit ketiga 180 saat ni, 35 betul. Tolak dengan seminit sebelum itu, 120. 30. Jadi 35 tolak 35, 35 tolak 30, sorry ya. Tolak dapat 5. Bagi dengan beza masa seminit. 1分钟之间的那个距离是60秒嘛，也是 bagi 60. Jadi dapatlah 0.08. Boleh faham ke tak? Siapa soalan? Macam ni lah. Saya tahu agak pening tapi perlu terima. Ihan, boleh faham ke tak Ihan? Pek Ling boleh faham? Boleh. Pek Ling? Boleh ya, sorry ya mengambil masa. Saya tahu benda ni penting sebab dia akan ditanya. Nak ke tak nak kau faham. Jadi, highlight untuk yang biasanya SPM dia akan tanya. Biasanya, dia akan tanya untuk keseluruhan. 意思说整体的那一个反应率是多少？整体。Kalau untuk keseluruhan, cikgu, saya buat sampai 360 saat iaitu 6 minit. Saya kira dari sini. Tidak. Untuk keseluruhan, ini sangat penting. Highlight keseluruhan. Kamu akan ambil garis melintang. Maksudnya di mana tindak balas berhenti. Tulis kat situ, tindak balas berhenti. Garis melintang itu bermaksud tindak balas sekali lagi apa itu? Tindak balas berhenti. Itu so, 反应停止了. Kahan, kenapa dia berhenti? 为什么那个反应会停止了？摔了，为什么他的反应到这边会停了？为什么？Kenapa dia henti？因为他已经到顶了哦。不到顶了，因为他用完了。哦， Faham ke tak? Sebab kalau kenapa dia berhenti ya? Bayangkan sekarang kalau kalsium ini dah habis. Murid, kalau kalsium ini dah habis. Habis dah. Ada lagi gas boleh hasilkan ke tak? Ada lagi gas boleh hasilkan ke tak? Kan? 没有，没有咯. Afiq, ada lagi tak? Tak ada kan? Betul kan? Logik ke tak? Tak ada. Jadi tak ada. Dia tak ada, dia henti. Jadi itu yang kita kata kalau anda tengok kat sini, dia henti. Tindak balas berhenti. Kita pun ambil maksimum dia iaitu 35. Di mana dia berhenti? Saat 180. Jadi 35 bagi 180. Bukan 360. Sebab di situ dia mula henti. Bagi 180 dapat 0.19. Ini sangat umum. Bukan sentiasa kalau juga guna istilah umum ya. Umum ditanya. Jangan bahagi 360. 不要拿最后面那一个数据来讲，我们是讲它几时停。Bila dia henti, tengok garis melintang. 那条线变横就代表说它很它停了的意思。
开始 ambil yang paling awal, bahagi dengan masa yang paling awal itu. 所以有问题的。Ada soalan ke tak? Tak ada kan? Okey, cikgu sambung ya. Jadi, ini adalah kadar tindak balas. Cikgu pun tak nak buang masa untuk anda semua. Yang bahagian yang ke sini pula. Okey, cikgu tak nak buang masa. Tengok muka 121. Okey. Cikgu nak kamu highlight tempoh masa tertentu. Kadar tindak balas tempoh masa tertentu ataupun seketika. Okey, ini cikgu akan serah kepada guru matematik anda. Masa sampai ke sekolah, cikgu akan terangkan semula benda ini. Sebab benda ini kalau nak terangkan, mungkin anda akan keliru. Kenapa nak buat segitiga ini? Okey? Kenapa nak buat segitiga ini? Okey? Masa sampai cikgu akan terang, dia kata, kirakan kadar tindak balas pada masa ke-20 saat 20. Jadi, kalau kamu nak kira pada titik ini, ini yang menjadi isu. Kamu perlu buat satu garis tangent. Garis tangent ni, garis ni. Garis biru ni tangent. Lepas itu carikan kecerunan dia. Tapi ini benda susah cikgu nak terangkan sekarang. Cikgu nanti henti kat sini. Cikgu nak pergi yang seterusnya. Seterusnya Jadi kalau kamu tengok, dalam satu eksperimen contoh 2. Ketolan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik. Asid hidroklorik cair. Ya. Nampak ke tak dia punya setting ni? Murid-murid. Nampak ke tak? Maksud dia, zinc dengan asid hidroklorik akan menghasilkan apa? Murid-murid. Akan menghasilkan apa? Cikgu, saya tak tahu apa dia, tetapi saya tahu ada gas. Jadi gas itu akan mengalir, akan dihantar ke mana? Dia tak guna silinder penyukat, dia guna burette. Boleh ke tak? Boleh. Sebab kita boleh kira. Jadi apabila blub gas itu naik, dia akan terperangkap. Dia terperangkap kat sini. Jadi dia ada nilai lah. Jadi kita tahu berapa isi padu untuk gas hidrogen yang dihasilkan. Dengan itu, boleh ke tak kita kira kadar? Boleh ke tak kita kirakan kadar? Jawapan dia, boleh. Okey, boleh. Jadi kita boleh tahulah setiap masa kerana tangkahan iso 时间轴 masa lalu. Kalau tengok ya, murid-murid tengok ya, masa dia makin meningkat, masa dia makin jalan, gas yang dihasilkan pun makin banyak. Makin banyak. Tapi kadar dia akan jadi makin perlahan lah. Dia sebab dia punya bahan telah habis digunakan. Kenapa gunakan asid yung 1了 Perancusan naik zinc. Mungkin asid dah habis guna. Tengok dia dah sini, dia dah henti. Mungkin asid habis ataupun mungkin dia punya zinc dah habis. Okey, jadi dia akan minta kamu kirakan kadar tindak balas pada 60 dan 120 saat. Okey, ini masa datang cikgu akan tunjukkan, tapi yang penting kamu tengok kaji sendiri terdahulu muka surat 122 dan 123. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya? Yeah? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu nak minta tolong semua sekali lagi. Cikgu akan bagikan link untuk yang kehadiran minggu 3 ini juga. Ini penting ya. Tolong isikan. Miza masuk lambat tak apa tau. Nanti cikgu akan sharekan link ini ke dalam 5 equity dan juga 5 quality. Kamu akan tengok semula YouTube lah yang cikgu telah ajar. Boleh kan? Miza? Boleh. Boleh ya? Janji memasuk. Yang dah datang hari ini, cikgu minta tolong sekali lagi. Tolong isikan link kehadiran ini. Tolong amalkan isikan kehadiran. Kalau tidak, cikgu akan isi 2 orang, 5 orang macam tu je. Nanti akan jadi isu besar. Kamu punya PBD akan jadi 1 ataupun lagi teruk tak ada, kosong. Okey? Harap kelas hari ini memberi kesedaran kepada anda semua. Isikan kehadiran dan cikgu akan cuba buatkan kelas Google Meet dan rakamkan selalu. Rakam supaya kamu boleh tonton semula. Cikgu juga telah share satu YouTube untuk yang kelas kedua itu yang oleh cikgu lain tu yang berkenaan kadar tindak balas. Sila tonton ya. Tonton semula dan belajar. Lo Chen Chen, boleh tak Lo Chen Chen?
Boleh ya? Jadi cikgu pun tak nak melengahkan masa. Itu saja hari ini kelas. Kita akan jumpa pada minggu depan. Okey? 你写过就 penting ah. 你填过就 penting. 没有填过的 siapa yang belum isi tolong isi. Sebab ini yang data cikgu ada tengok tadi 6 orang je tengok. 4 orang dah jadi 6. Okey 7 alhamdulillah. Okey? Nasib baik. Kalau tidak memang kosong. 4 orang apa kelas ini? Kan? Jadi tolong isi, cari balik kehadiran yang sebelum itu dan tolong isi. Bagi tahu kawan yang lain yang tak ada link, tak ada internet, tak apa. Mereka boleh tonton semula YouTube nanti. Boleh isikan link itu juga. Janji tonton semula saja. Okey? Itu saja daripada cikgu. Cikgu akan tutupkan record ya. Kalau ada soalan kamu boleh tanya depan. Okey, ada soalan apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, cikgu dismiss kelas hari ini ya. Jadi kamu dah masuk kelas 4 kali sekurang-kurangnya. Cikgu harap anda boleh memanfaatkan diri untuk kelas sains ini. Cikgu akan masukkan latihan ke dalam Google Classroom nanti. Google Classroom untuk quiz yang ringkas untuk anda jawab. Okey? Soalan? Tak ada ya, thank you. Terima kasih banyak. Pergi solat Jumaat juga. Terima kasih cikgu. Sama, Ihan. Yang lain dah tak ada soalan, anda boleh dismiss sekarang. Bye-bye. 拜老师。 Baik, cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih, cikgu. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye. Maaf batin. Ya? Ya Haziq, kenapa Haziq? Rindu cikgu sangat ke?